Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya akan membentang mengenai bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, reality atau retorik dalam subjek sejarah perkembangan bahasa Melayu. Bahasa Melayu merupakan bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi Malaysia seperti yang termaktub dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan. Kedudukan ini bukan saja simbolik, tetapi membawa tanggungjawab besar untuk menjadikannya sebagai medium utama penyebaran ilmu dalam sistem pendidikan. Sejak penubuhan Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 1956, pelbagai usaha telah dijalankan untuk memperkaya istilah saintifik dan menerbitkan bahan akademik. Namun, dalam era globalisasi ini, bahasa Inggeris semakin mendominasi penerbitan ilmiah antarabangsa. Laporan UNESCO 2021 menunjukkan sebagian besar jurnal berindeks dunia diterbitkan dalam bahasa Inggris. Dan juga keadaan ini menimbulkan persoalan, sejauh manakah bahasa Melayu benar-benar berfungsi sebagai bahasa ilmu? Dalam teks ini, bahasa ilmu merujuk kepada bahasa yang digunakan untuk penyelidikan, penulisan akademik dan wacana ilmiah. Menurut Awang Sarian, sesuatu bahasa hanya boleh diiktiraf sebagai bahasa ilmu apabila digunakan secara meluas dan dalam pendidikan tinggi dan penyelidikan. Bahasa ilmu bukan sekadar bahasa komunikasi harian, tetapi mesti mampu menguraikan konsep abstrak, teori, dan juga istilah teknikal dengan tepat dan sistematik. Dalam konteks Malaysia, bahasa Melayu telah melalui proses perancangan bahasa dan pembangunan istilah bagi memastikan ia mampu menampung perkembangan ilmu moden. Secara realitinya, penggunaan bahasa Melayu di universiti bersifat dwibahasa. Dalam bidang sains sosial, pendidikan dan kemanusiaan, bahasa Melayu masih digunakan secara meluas dalam kuliah dan tugasan. Namun, dalam bidang sains, teknologi dan perubatan, bahasa Inggris lebih dominan kerana kebanyakan jurnal dan buku rujukan utama diterbitkan dalam bahasa tersebut. Dan ini menunjukkan tempat jurang antara dasar pemartabatan bahasa Melayu dan amalan sebenar di universiti. Dalam pengajaran dan pembelajaran, bahasa Melayu masih digunakan sebagai bahasa pengantar utama di universiti awam, khususnya dalam bidang bukan teknikal. Penggunaan bahasa ibunda membantu pelajar memahami konsep dengan lebih mendalam kerana ia lebih dekat dengan latar budaya dan pemikiran mereka. Namun begitu, dalam kursus yang melibatkan teknologi dan penyelidikan, istilah teknikal sering dikekalkan dalam bahasa Inggris bagi mengekalkan ketepatan makna. Dan ini juga menunjukkan pendekatan bahasa yang sering diamalkan. Dalam konteks penyelidikan dan penerbitan, bahasa Melayu masih digunakan dalam tesis dan jurnal tempatan. Namun, bagi jurnal berdampak tinggi dan berindeks antarabangsa, bahasa Inggris lebih dominan. Dan ahli akademik cenderung menulis dalam bahasa Inggris untuk meningkatkan kebolehlihatan penyelidikan serta memenuhi keperluan penerapan universiti. Dan keadaan ini juga menyebabkan bahasa Melayu lebih banyak digunakan dalam penerbitan tempatan berbanding peringkat global. Perbandingan bidang akademik. Dalam bidang sains dan juga dalam bidang teknologi, bahasa Inggris menjadi bahasa utama kerana akses kepada jurnal antarabangsa dan istilah teknikal global. Sebaliknya, dalam bidang pendidikan dan kemanusiaan, bahasa Melayu lebih dominan dan digunakan secara meluas dalam kuliah serta penyelidikan tempatan. Dan ini menunjukkan bahawa peranan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu lebih kukuh dalam konteks nasional berbanding dengan antarabangsa. Terdapat beberapa cabaran utama dalam bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu. Yang pertama sekali ialah dominasi bahasa Inggris dalam akademik global. Kedua, kekurangan bahan ilmiah berkualiti tinggi dalam bahasa Melayu, khususnya dalam bidang sains dan juga teknologi. Ketiga ialah persepsi pelajar yang menganggap bahasa Inggris lebih bernilai dalam pasaran kerja. Keempat ialah globalisasi pendidikan yang menuntut kerjasama antarabangsa menggunakan bahasa yang difahami secara global. Dalam cadangan memperkukuh bahasa Melayu, bagi mengukuhkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu, beberapa langkah boleh diambil dan antaranya memperbanyak jurnal berimpak tinggi dalam bahasa Melayu dengan sokongan geran khas. Selain itu, pembinaan istilah teknikal perlu diperkasakan melalui kerjasama universiti dan Dewan Bahasa dan Pustaka. Dan yang ketiga ialah pendekatan dwibahasa juga perlu diamalkan secara seimbang supaya pelajar menguasai kedua-dua bahasa. Dan akhir sekali ialah intensif kepada pensyarah yang menerbitkan karya ilmiah dalam bahasa Melayu juga wajar dipertimbangkan.
Sebagai kesimpulan, bahasa Melayu mempunyai asas yang kukuh sebagai bahasa ilmu berdasarkan peruntukan perlembagaan dan sejarah pendidikan tinggi negara. Namun, realiti menunjukkan penggunaannya tidak seimbang antara bidang pengajian. Dalam bidang kemanusiaan, bahasa Melayu lebih dominan, tetapi dalam bidang sains dan juga teknologi, bahasa Inggris pula yang lebih berpengaruh. Oleh itu, usaha berterusan diperlukan agar bahasa Melayu benar-benar menjadi bahasa ilmu yang berfungsi secara praktikal dan bukan sekadar retorik yang dasar. Sekian dan terima kasih.